Okay, and unity. Well, the baby put the jaws. Block it, put it just like that. Walk it, walk it, walk it, walk Sawadikap. Korang mesti tertanya-tanya kan, video apa yang kami buat ni? Dah dapat hint? Kami buat pasal Thailand. Asal mula penamaan Thailand dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, iaitu Sukhothai, yang didirikan pada tahun 1238. Kata akhir dari kerajaan tersebut iaitu Thai, bererti bebas, kemudian menjadi Thailand pada tahun 1939. Sejak berdirinya sampai sekarang, negara ini berbentuk kerajaan. Kepala negaranya adalah Perdana Menteri yang dilantik oleh Sang Raja. Dalam sejarah, diketahui bahawa Ayutthaya sebagai Raja Sukhothai pada abad 13 sangat mementingkan perdagangan. Jalur perdagangan ini yang menjadi faktor-faktor dominan mendekatkan Islam kepada Ayutthaya. Saudagar-saudagar Muslim yang dekat dengan Raja memiliki pengaruh di istana. Bahkan, sebahagian di antara mereka ada yang menjadi menteri. Kumpulan etnik yang berada di Thailand adalah orang Thai, orang Khmer, orang Melayu dan orang Cina. Tell you about our 76 provinces that make up our crew. We're the country of Thailand. In Southeast Asia we dwell. We have one special administrative region as well. Thailand yang mempunyai keluasan tanah yang lebih kurang sama dengan Sepanyol atau Perancis, terdiri daripada dua kawasan geografi yang luas. Bahagian utama yang lebih besar di utara dan lanjutan semenanjung yang lebih kecil di selatan. Badan utama negara ini dikelilingi oleh Myanmar Burma di barat, Laos di utara dan timur, Kemboja di tenggara dan Teluk Thailand di selatan. Semenanjung Thailand terbentang ke selatan dari sudut barat daya negara di sepanjang pinggir timur semenanjung Tanah Melayu. Myanmar memanjang di sepanjang barat semenanjung sehingga ke Tanah Genting Kra. Selepas itu, Thailand menduduki seluruh semenanjung sehingga mencapai sempadan selatannya dengan Malaysia pada kira-kira latitud 6 utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwish bin Adam. Saya ingin menerangkan berkenaan tentang tempat menarik yang pertama iaitu Railay Beach. Krabi wilayah adalah rumah kepada beberapa destinasi pantai yang paling terkenal di Thailand dan Railay adalah krim tanaman. Secara meluas dianggap sebagai salah satu pantai terbaik di negara ini. Tempat menarik yang kedua iaitu Grand Palace Bangkok. Ini adalah tarikan pelancongan nombor 1 di bandaraya ini dan ia mengejutkan kepentingan sejarah dan ketukangan. Alasannya adalah mes Dewa Diraja, kuil dan peninggalan kuno. Yang paling penting, Wat Phra Kaew, kuil Emerald Buddha. Peninggalan dalam sani ini dikatakan sebagai tulang atau rambut dari Buddha sendiri. Tempat menarik yang ketiga iaitu Sunday Walking Street Chiang Mai. Ia merupakan tempat makanan murah dan lazat dan boleh didapati dengan banyaknya di jalan malam Night Walk Chiang Mai. Ia juga terdapat beratus-ratus gerai yang menjual pelbagai barangan unik seperti sabun semula jadi, tekstil tangan yang mempunyai corak unik suku gunung tempatan, kemenyan dan sebagainya. Tempat menarik yang keempat iaitu Taman Negara Khao Yai. Gajah dihormati di Thailand dan patung dan lukisan mereka boleh dilihat di mana-mana sahaja anda pergi. Tetapi mungkin lebih menarik adalah peluang untuk melihat mereka dalam persekitaran semula jadi mereka. Dan Taman Negara Khao Yai menyediakan peluang yang baik untuk berbuat demikian. Anda akan melihat gajah yang berkeliaran di dekat air terjun, burung-burung eksotik dan banyak makhluk tropika lain yang memanggil rumah taman.
Negara Thailand juga merupakan suatu tempat yang menarik dan unik untuk dikunjungi. Sehubungan dengan itu, semoga perkongsian saya dapat memberi info-info tentang tempat menarik di Thailand. Seterusnya, muzik dan persembahan. Genre muzik di Thailand berkembang terutamanya di Istana Raja. Opera yang menjadi sangat terkenal dipandang tinggi bukan hanya oleh kerabat diraja, tetapi juga oleh orang biasa yang menikmati di halaman. Walaupun tradisi muzik dikabarkan telah dipengaruhi oleh muzik India, mereka sekarang dianggap unik. Muzik klasik Thailand telah banyak mempengaruhi budaya negara-negara lain seperti Laos, Kemboja dan Myanmar. Persembahan yang pertama iaitu pipat. Kumpulan muzik klasik ini didominasi oleh alat perkusi seperti xylophone, gong dan oboe. Ia dianggap sebagai ensemble utama, dari mana bentuk lain secara beransur-ansur dipisahkan. Pipat sendiri dibahagikan kepada 6 jenis, iaitu pipat Krang Ha, pipat Krang Ku, pipat Krang Yai, pipat Nang Hong, larangan 4 pipat Duet, pipat Mon. Mereka dibezakan mengikut jenis alat yang mereka gunakan dan tempoh di mana mereka mendapat kemasyhuran mereka. Kumpulan muzik kecil ini menggunakan hanya 5 instrumen, sementara yang paling besar menggunakan 11. Persembahan yang kedua iaitu Kruangsa. Kumpulan muzik klasik ini terutamanya menggunakan instrumen bertali. Biasanya ini adalah biola, zither, flute, drum dan simbal. Item ini digunakan dalam pelbagai kombinasi bergantung kepada saiz orkestra. Orkestra ini biasanya dimainkan di dalam rumah. Penggunaan tukul kecil Cina dan alat lain menunjukkan kemungkinan asal usul Cina. Berbanding dengan kumpulan muzik Thailand yang lain yang lebih senyap dan lebih dalam. Persembahan yang ketiga iaitu Mahori. Mahori dikenali sebagai versi sekular dari dua kumpulan yang disebutkan di atas. Dia menggunakan gong dan xylophone dari pipat dan alat muzik bertali dari Kruangsa. Bentuk muzik ini mempunyai kesan yang signifikan terhadap tradisi Kemboja. Semasa pemerintahan Ayutthaya, wanita tidak dibenarkan bermain dalam drama Mahori. Hanya kerajaan yang dibenarkan bermain alat di Mahori kerana ukurannya yang kecil. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nuraisha Afika binti Muhammad Saad. Jadi, mari kita mengenali sedikit sebanyak mengenai permainan tradisi di negara Thailand. Yang pertama adalah Muay Thai. Tinju gaya Thai atau Muay Thai berasal dari Ayutthaya kira-kira 500 tahun lalu sebagai satu bentuk pertahanan diri dan pertempuran tanpa senjata. Ia sering dipanggil The Sign of Eight Limbs kerana peninju menggunakan tangan, kaki dan siku. Secara tradisinya berkaki ayam dan tangan mereka dilekatkan serta memakai sarung tangan. Yang kedua, Takraw. Takraw ialah nama beberapa versi permainan menggunakan ayunan bola rotan kira-kira 12 cm diameternya. Matlamatnya adalah untuk mengekalkan bola di udara selama mungkin oleh penjamin yang mungkin menggunakan kaki, lutut, siku, bahu dan kepala. Mata dijaringkan untuk gaya tahap kesukaran dan pelbagai tendangan. Yang ketiga adalah perlumbaan bot panjang. Setiap tahun, semasa tempoh puasa Buddha yang berlaku antara September atau November, perlumbaan bot panjang diadakan di beberapa wilayah yang mempunyai sungai besar yang mengalir melaluinya. Ia diadakan pada hari ketika air pasang surut. Lumba bot panjang telah menjadi tradisi selama lebih 600 tahun dan pada asalnya dilakukan sebagai cara memastikan pendayung cergas dan terlatih untuk pertahankan negara. Yang keempat adalah Makro. Ini adalah bentuk kuno permainan seperti catur yang sangat popular di negara Thailand, di mana terdapat kejohanan tahunan yang akan diadakan. Yang terakhir sekali adalah layang-layang. Sejak zaman purba, layang-layang sangat digemari oleh orang Thai dan raja. Angin monsun barat daya bertiup dari Mac dan Mei, dan itu merupakan masa yang sangat sesuai untuk orang bermain layang-layang. Orang ramai menerbangkan layang-layang yang luar biasa untuk kecantikan dan keseronokan mereka. Orang ramai juga bersaing dalam pertandingan layang-layang. Satu bentuk popular yang menggunakan cula tradisi dan wow pak pau. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Siti Nuraisha Afika binti Muhammad Saad. Okey, jadi mari kita mengenali sedikit sebanyak mengenai pakaian tradisional di negara Thailand.
Tahukah anda di negara Thailand ada beberapa jenis pakaian tradisi? Antaranya adalah Chut Thai. Chut Thai ini telah melalui banyak variasi selama berabad-abad. Biasanya Chut Thai adalah pakaian yang terang, halus dan sederhana. Kumpulan etnik yang berlainan di Thailand menggunakan kain dan reka bentuk yang rumit. Yang kedua adalah Swe Pararatachatan. Pakaian ini dicipta khas untuk pemakaian lelaki golongan bangsawan. Ia adalah kemeja butang dengan berkolor panjang, lengan panjang dan tali pinggang untuk acara-acara khas. Yang ketiga adalah Ruenton. Pakaian ini adalah satu pakaian yang paling mudah untuk semua kaum wanita. Ia terdiri daripada rok pensel yang dipakai dengan blaus tanpa kerah. Baju ini mempunyai beberapa butang di bahagian lengan sehingga siku dan diselipkan ke dalam skirt. Yang keempat adalah Chakri. Chakri adalah satu pakaian tradisional yang terkenal dan sering dipakai. Pakaian ini telah dianggap sebagai satu pakaian elegan dan formal. Dan yang kelima adalah Siwalai. Siwalai yang dipakai terutamanya semasa upacara diraja dan acara rasmi. Yang keenam adalah Borong Piman. Pakaian ini sesuai digunakan sewaktu menghadiri mesyuarat formal dan separa formal. Hari ini saya ingin membentang tentang makanan tradisional di Thailand. So, makanan tradisional yang saya nak cakap pertama sekali adalah Tot Man Pla. Tot Man Pla merupakan hidangan yang berasal daripada negara Thailand. Ia juga merupakan hidangan ikan dan ayam. Biasanya masyarakat Thailand ni memilih ikan sebagai bahan utama Tot Man Pla berbanding ayam. Ikan yang digunakan mula merupakan isi ikan berwarna putih. Keduanya adalah Khao Tom. Bubur nasi yang dimasak bersama campuran ayam atau makanan laut dikenali dengan nama Khao Tom. Jika bubur nasi ini dicampurkan dengan udang, ia dikenali sebagai Khao Tom Gung, manakala bubur nasi yang dicampur dengan ikan dikenali sebagai Khao Tom Pla. Makanan ketiga adalah Khao Pat. Terdapat hidangan lain yang namanya hampir sama dengan Khao Tom, iaitu Khao Pat. Jika Khao Tom adalah bubur nasi, maka Khao Pat pula adalah hidangan nasi goreng. Nasi goreng Thailand ni sangat berbeza dengan hidangan nasi goreng di tempat lain. Ini kerana nasi goreng Thailand mengandungi pelbagai bahan sampingan yang menyihatkan. Selain ditambahkan dengan isi ayam, udang dan telur. Hidangan Khao Pat biasanya ditambah dengan hirisan timun, cili serta serbuk paprika. Kombinasi bahan sampingan ini memberi persembahan yang menarik terhadap hidangan Khao Pat dan boleh menarik perhatian pelanggan. Seterusnya, saya nak bercakap tentang seni bina di Thailand. So, pertamanya, Rumah Tradisional Thai di Universiti Chulalongkorn. Ini adalah salah satu aspek universal dari seni bina tradisional Thailand adalah ketinggian bangunannya di atas panggung yang paling sering hingga ketinggian kepala. Kawasan di bawah rumah digunakan untuk penyimpanan kerajinan bersantai di siang hari dan kadang-kadang untuk ternakan seperti ayam atau itik. Rumah-rumah itu dibesarkan kerana banyak kampung Thailand berpusat di sekitar sungai dan terusan yang mengalami banjir pada musim hujan. Bangunan dan tabiat hidup Thai sering didasarkan pada kepercayaan karun dan kepercayaan agama. Banyak pertimbangan lain seperti bahan iklim dan pertanian yang ada di tempatan mempunyai banyak kaitan dengan gaya. Rumah-rumah Thailand dibuat daripada pelbagai kayu dan sering dibina hanya dalam sehari kerana panel kayu pasang siap dibina lebih awal dan dikumpulkan di lokasi oleh pembangunan utama. Seterusnya, kuti. Kuti adalah struktur kecil dibina atas panggung yang dirancang untuk menempatkan seorang Sami. Ukurannya yang tepat ditentukan dalam Sanghati Sep peraturan 6 menjadi 12 dengan 7 cube atau 4.013 sejauh 2.343 meter. Jejak kecil ni bertujuan untuk menolong perjalanan kerohanian biku itu dengan tidak menggalakkan pengumpulan barang-barang material. Biasanya, sebuah biara terdiri dari sejumlah bangunan yang dikelompokkan bersama di teras bersama. Sama ada dalam kelompak menghadap ke dalam atau sejajar berturut-turut. Ketiganya adalah unsur kuil. Sebilangan besar hiasan dilekatkan di papan barang, panel panjang dan nipis di tepi bumbung di hujung gerbang.
struktur hiasan di sebuah lanyung. The lamnyong terpahat di serpenting yang tidak bergelembung sadung bentuk membangkitkan naga. Unjaran seperti pisau disebut bai raka, cadangan kedua-kedua naga sirip dahu dan bulu garuda. Bahagian bawahnya disebut hang hong yang biasanya mengambil bentuk kepala di atas dan menghadap dari bumbung. The naga kepala boleh digayakan seperti api, keranuk, motif dan mungkin mempunyai pelbagai kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Syafiq bin Muhtar. Hari ini saya akan terangkan tentang seni pertahanan diri di Thailand. Terdapat 3 seni pertahanan di Thailand, iaitu yang pertama ialah Krabi Krabong. Krabi Krabong adalah seni mempertahankan diri yang berasaskan senjata dari Thailand. Ia berkait rapat dengan gaya pertempuran lain di Asia seperti silat Melayu, Banshe Burma dan kebakon boran daripada Kemboja. Nama sistem merujuk kepada senjata utamanya iaitu pedang melengkung, krabi dan juga kaki tangan, krabong. Biasanya 2 pedang yang digunakan sebagai sepasang. Krabi krabong tanpa senjata menggunakan tendangan, hentaman titik tekanan, kunci bersama, kekunci dan balingan. Yang kedua ialah Muay Boran, pertinjuan Thailand kuno. Muay Boran adalah salah satu seni bela diri daripada Thai purba. Muay merujuk kepada boxing dalam bahasa Inggeris dan Boran merujuk kepada purba dalam bahasa Melayu. Muay Boran adalah satu teknik yang digunakan oleh pahlawan-pahlawan Thai pada zaman dahulu kala. Setiap teknik yang terdapat dalam Muay Boran boleh menjuruskan kepada kematian atau kecederaan yang parah pada pihak lawan kerana setiap teknik dilancarkan adalah dengan kekuatan dan kepantasan. Teknik yang digunakan adalah seperti kaki, siku, lutut dan tangan. Muay Boran telah dipopularkan kepada masyarakat dunia melalui filem Thailand iaitu Ombak dan Tom Yanggung yang menampilkan Tony Jaa sebagai watak utama. Seni pertahanan diri yang ketiga ialah Muay Thai, iaitu Thai boxing dan Thai kickboxing. Muay Thai atau tinju siam merupakan ilmu bela diri sophisticated yang wujud lebih daripada 2000 tahun lampau akibat konflik dan peperangan. Seni tempur bangsa Siam ini berkembang sejak beberapa dekad yang lalu dan menjadi sukan gelanggang yang utama di Thailand. Seni yang diadaptasi daripada kemahiran berperang tentera Thai ini menjadi seni bela diri kepada semua rakyat baik lelaki maupun perempuan dan menjadi sebahagian daripada warisan kebudayaan masyarakat Siam. Tiada ilmu tempur yang bersifat spiritual sepertinya yang mana kanak-kanak di Thailand sejak kecil lagi diajar salah satu cabang kickboxing yang paling berbahaya di dunia. Muay Thai adalah salah satu teknik seni pertahanan diri yang bersiratan dengan pelbagai jenis bela diri utama. Teknik-tekniknya hampir sama dengan Prada Seria Kemboja, Letwe Burma, Kali Filipina, Jun Fan dan Pancak Silat. Maksud sebenar Muay Thai ialah tinju bebas. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang perbezaan antara negara Malaysia dan juga Thailand. Untuk Malaysia, Malaysia pernah dijajah oleh negara Inggeris, manakala Thailand tidak pernah dijajah oleh mana-mana negara sekalipun. Dari segi agama, majoriti pemeluk agama di Malaysia adalah Islam, sementara di Thailand pemeluk agama majoriti mereka adalah Buddha. Untuk politik, dari segi politik, kepala negara di Thailand adalah raja, manakala di Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong.เรารักกันชอบกันก็หลายวันอยู่ดีๆจู่ๆเธอก็จากไป